Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini secara langsung analisis awani. Sejak 11 Oktober yang lalu, beberapa negeri sudah memulakan perjalanan mereka dengan berkonvoi menggunakan kenderaan kereta dan sebagainya untuk mempromosikan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Mereka bergerak dari 4 sudut negara yang berbeza. Kalau di utara bermula di Kanga, di Perlis, di sebelah timur bermula di Kuala Terengganu, di selatan bermula di Johor Bahru, di tengah bermula di Ipoh Perak. Dan mereka hari ini dalam perjalanan sejak 11 Oktober lalu dengan pelbagai aktiviti untuk menggalakkan penggunaan bahasa Malaysia yang betul, seperti mendeklamasikan sajak, ada orang kata pun forum dan sebagainya, menggunakan institusi bersama NGO di bandar-bandar melihat papan tanda dan sebagainya. Pelbagai aktiviti jalanan yang begitu menyeronokkan dan majoritinya di kalangan anak-anak muda. Dan hari ini mereka pun sudah sampai untuk menamatkan kembara mereka berada di Sepang, dan esok akan dirasmikan majlis bulan bahasa, dan kembara kata pun bahasa ini salah satu acara kemuncaknya. Jadi bersama saya untuk membicarakan tentang Kembara Bahasa 2014, satu program yang sudah lama dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka lebih daripada 1 dekad, dan hari ini mereka begitu bermegah, berbangga kerana program ini semakin lama semakin matang dan banyak kelainan yang ditawarkan kepada mereka yang terlibat dan juga orang ramai yang melihat konvoi melalui kawasan-kawasan mereka. Saya perkenalkan Yang Berbahagia Datuk Dr. Awan Sarian, orang kuat Dewan Bahasa dan Pustaka, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk, hari ini mereka sudah berkumpul di Sepang, dan Datuk pun sempat berjumpa mereka di Sepang pada petang tadi. Betul. Apa perasaan mereka selepas beberapa hari, lebih daripada seminggu, mereka sudah pun dah beberapa harilah di dalam perjalanan, ataupun singgah bandar kecil, bandar besar, sekolah, pelbagai universiti dan sebagainya. Bagaimana respon mereka? Ya, baik, terima kasih Saudara Nazri. Saya dapati respons ataupun semangat mereka cukup tinggi. Saya kira bukan saja soal keseronokan atau kegembiraan berhimpun beramai-ramai melaksanakan kegiatan-kegiatan, tetapi yang saya nampak satu kesan ialah meningkatnya semangat dan pemahaman tentang pentingnya bahasa dan sastra kebangsaan. Jadi dengan mereka mengadakan kegiatan berkumpulan, pantau tegur bahasa, jejak bahasa, ke Rumah Sastra Negara, mendapat suntikan semangat daripada Sastra Negara, ke institusi dan sebagainya, nampak mereka lebih sedar bahawa ada sesuatu yang perlu dibuat untuk bahasa dan sastra kita. Bukan sekadar bahasa yang dikatakan berkembang begitu sendiri saja. Jadi saya dapati di sekolah menengah Seri Sepang petang tadi, 3 kumpulan telah sampai, dan sewaktu saya meninggalkan Sepang kurang hampir jam 7, yang dari utara juga sampai. Mereka berhimpun di sana dengan taklimat dan dengan aktiviti, dan insya-Allah malam besok semua peserta akan berhimpun di Sepang dalam majlis Teguh Bahasa. Teguh Bahasa ni majlis penutup Kembara Bahasa, meneguhkan semangat dan sikap. Dan bukan penutup untuk melupakan, tidak. Ini untuk meningkatkan, meningkatkan dan kesan daripada itu juga kita. Ini sudah 2-3 tahun secadangkan, bahkan lebih awal dulu, supaya diadakan semacam satu persatuan alumni begitu dengan begitu ada sijil diberikan kepada mereka. Betul, mereka tidak hanya terlibat dalam tempoh seminggu ataupun dalam bulan bahasa. Kita akan memegang peranan untuk pantau tegur bahasa seluruh negara. Barangkali ada puluhan juta iklan dan sebagainya, tidak mungkin akan dapat ditapis oleh Dewan Bahasa semata-mata. Jadi kita memerlukan bantuan tenaga sukarelawan dan sukarelawan bahasa, aktivis bahasa di peringkat negeri, daerah. Dan ini satu lonjakan baru insya-Allah di segi strategi kita lah. Saya mengungkapkan 4 sudut semenanjung Malaysia, dari timur, utara, selatan dan tengah, tetapi di Sabah Sarawak juga tidak ketinggalan ya, Sabah Sarawak mereka bergabung. Oleh sebab Sabah Sarawak itu demikian luasnya, maka mereka bergabung. Dilancarkan di Lawas dan kemudian bergerak di beberapa bahagian, akhirnya melalui Brunei. Maka Brunei juga ikut serta dan akhirnya di Limbang. Bahkan untuk di Semenanjung pun, di kawasan tengah ada juga wakil dari Brunei tadi, dan dari utara itu ada wakil dari Thailand, yang menarik juga dari selatan seperti beberapa tahun yang lepas dari Singapura. Ini maksudnya bukan hanya terbuka kepada peserta tempatan saja kepada bahasa. Ya, walaupun kita membuka pada peserta negara kita.
tapi mereka mendengar dan mereka teruja. Ya. Dan kita tidak tertutup, maka kita membuka ruang supaya mudah-mudahan dengan begitu konsep bahasa Melayu serantau, bahasa Nusantara itu bukan hanya bersifat lokal atau setempat, regional. Regional dengan pengertian seluruh alam Melayu akan melihat kembara bahasa ini barangkali satu waktu sebagai kegiatan di semua negara berbahasa Melayu. Adakah penyertaan antarabangsa ini dibuka pada tahun ini saja ataupun sebelum ini sudah dilakukan? Pernah 2-3 tahun sudah pernah. Jadi yang kali ini nampak lebih meriah lagi. Lebih ramai. Dan ada permintaan sebetulnya dari Indonesia juga, tapi kerana ini masalah geografi menyeberang laut dan sebagainya. Betul, logistik dan sebagainya. Tapi itu boleh diatur, boleh diatur. Okey, melihat daripada orang kata pun kepelbagaian program yang diaturkan semasa Kembara Bahasa 2014. Kalau kita nak imbas banyak kejayaan sudah diungkap, tetapi apa impaknya kepada Datuk dan juga Dewan Bahasa dan keseluruhannya, ini bukan hak eksklusif Dewan Bahasa. Pada saya, penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan sebagainya adalah hak setiap individu warga negara yang kata pun menganggap ataupun mendakwa mereka sebahagian daripada negara bangsa yang hebat ini. Jadi apa impak yang Datuk lihat? Ya, pertama seperti saya setuju seperti Saudara Nazri bahawa bahasa Melayu bukan milik kumpulan tertentu lagi, bukan milik orang Melayu saja, milik seluruh warga negara yang seraya berjenaka. Saya katakan sesiapa yang memegang MyKad dan MyKit itulah pemilik bahasa Melayu. Dan pasport juga jadi bukan soal hak saja, soal tanggungjawab. Jadi jangan kita letakkan tanggungjawab ini hanya pada satu kaum, tapi semua warga negara punya tanggungjawab untuk memajukan bahasa kebangsaan. Dan inilah salah satu impak kita harapkan daripada Kembara Bahasa dan Bulan Bahasa Kebangsaan, supaya pelibatan seluruh kaum, seluruh sektor, seluruh kerjaya, seluruh lapisan masyarakat bergerak serentak. Dan satu yang ingin saya tegaskan, apabila konsep atau gagas Kembara Bahasa ini kami kemukakan, ini berasal falsafah pembinaan negara. Secara simbolik, secara perlambangan, mereka itu bergerak di pelbagai arah, tapi menuju ke satu arah yang sama. Artinya aspirasi atau cita-cita negara yang sama, perpaduan, pembangunan seimbang, menikmati kek ekonomi negara secara merata, begitu, secara adil. Jadi begitu dalam soal bahasa, membina jati diri, ini tugas semua. Maka itu pergerakan berkonvoi dari pelbagai arah ke satu tempat menuju Putrajaya, simbolik dan dengan diakhiri dengan teguh bahasa. Dan ini sebenarnya satu semacam mengikat semangat dan perasaan, sentimen positif terhadap bahasa kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui konvoi seperti ini kita dapati peserta betul-betul merasakan nikmat melaksanakan aktiviti berbanding dengan aktiviti biasa. Karena ini secara intensif. Mereka bergerak dan yang penting juga nilai kebersamaan. Merancang bersama, melaksanakan bersama, menilai bersama, dan ini juga bagi saya sangat penting supaya bahasa itu tidak dirancang secara sendiri-sendirian. Satu yang saya lihat, konvoi bahasa dapat meraihkan kepelbagaian dan juga meraihkan bagaimana sebagai satu gerakan massa. Kerana ia tidak hanya berada dalam dewan syarahan, dewan kuliah ataupun bilik conference, bilik seminar yang rasmi, tetapi apabila berada di jalanan, melihat jejak bahasa, akar budaya, menggunakan bahasa yang betul apabila berinteraksi, merasai makanan di kawasan-kawasan yang mereka lawati, melihat budaya, ini merupakan satu pengalaman yang mungkin mereka tidak akan dapat dengan melihat cara yang lain. Okey, saya nak minta respon Datuk Dr. Wan Sarian tentang itu. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Saya rasa terkilat kerana tidak dapat menyertai konvoi bahasa. Kerana kalau kita lihat menelusuri perjalanan mereka, kalau dari utara itu bermula dari Kanga, mereka sempat kataupun merasmikan papan tanda bahasa yang betul. Mereka sempat kataupun membuat persembahan semarakkan bahasa. Mereka sempat berjumpa dengan sekumpulan masyarakat Siam misalnya. Jadi ini semua pengalaman-pengalaman Datuk Dr. Wan Sarian yang tidak mungkin kita boleh perolehi kalau kita tidak dapat bersama dalam gerakan ini. Kerana dan ini sebenarnya objektif Kembara pun. Walaupun
Walaupun tiada kembara bahasa dalam bentuk formalnya, tetapi hari-hari biasa. Inilah citra yang perlu kita perjuangkan. Setiap masa, setiap ketika kita ada peluang untuk berinteraksi dengan jiran kita, berinteraksi dengan komuniti berbangsa lain, menggunakan bahasa yang betul, melihat apa tanda yang salah perlu ditegur dan sebagainya, berinteraksi dengan local authority ataupun pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Ini semuanya ataupun cerminan bagaimana kita dapat memperjuangkan bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang betul. Ya, itu hakikat bahasa. Bahasa ni bukan sekadar alat perhubungan itu, tetapi bahasa ni memancarkan nilai, pemikiran, budi bahasa, budaya, kearifan setempat itu akan boleh diangkat melalui bahasa. Kalau kita makanan, logat, dialek dan sebagainya. Dan juga yang penting dalam soal kita mengembangkan bahasa dan sastra ini, kita tidak harus terikat dengan ruang bilik kuliah, seminar-seminar saja. Maka kembara bahasa ini juga sebagai satu strategi mempelbagaikan strategi dan kaedah supaya bahasa itu dimasyarakatkan dan masyarakat tahu peranan mereka. Ada sesuatu yang indah dan menarik untuk mereka ikut serta. Bahasa jangan dilihat hanya soal belajar hukum-hukum bahasa, itu betul. Ya, tata bahasa. Itu betul, penting. Tapi bukan itu saja. Dan hubungan interaksi sosial. Bagaimana kita hendak mengukuhkan kesantunan bahasa. Yang barangkali sebahagian orang menganggap asalkan bermakna sudah. Tapi kesantunan bahasa itu soal adab, soal tamadun. Itulah gambaran citra bangsa kita yang beradab melalui bahasa. Dan ini tidak akan dapat hanya dikuasai hanya di bilik kuliah ataupun di seminar saja. Tapi terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, tahu sistem panggilan yang cukup kompleks, rencam tapi cukup menarik dalam sistem bahasa Melayu. Itu menunjukkan tata tingkat adab dalam bahasa Melayu untuk orang tua, bagaimana cara panggilannya. Jangan sampai terjadi satu komik saya baca dulu. Kerana sudah duduk di bandar tak tahu gelaran Pak Teh, Pak Ngah, Pak Tan semua. Jadi apabila dibawa pulang ke kampung tunjuk ini Pak Ngah, anak tu tak faham, patut nampak mengah gitu. Ni Pak Teh patut nampak letih. Itu persepsi sudah lari daripada hakikat mengapa dipanggil Pak Teh, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Lung dan sebagainya. Itu satu perkara yang sekarang saya fikir sangat kritikal. Akan berlaku satu persimpangan dan jurang generasi dalam konteks pemahaman budaya melalui bahasa. Kalau kita lihat juga kembara bahasa sudah melalui zaman yang kalau ikut umur anak yang baru lahir itu mungkin sudah sampai waktu remajanya. Waktu remajanya, jadi kalau dia dapat ataupun mengawal, dia dapat ataupun menyedut, meresapi semangat bahasa itu. Apatah lagi dalam ataupun kemulut kita nak ke mana sebenarnya menuju ke 2020 sebagai sebuah negara maju. Tetapi citra bahasa ataupun perjuangan bahasa kita masih di tahap lama, di takut lama. Tetapi mungkin inilah generasi Y, anak-anak muda inilah, mereka melihat satu kearifan tempatan, kearifan menggunakan bahasa Melayu yang betul. Inilah mereka rasa satu yang istilah-istilah yang mereka mungkin selama ini menganggap sukar, tetapi kalau istilah dalam dengan izin menggunakan bahasa Inggerisnya cool itu, saya rasa inilah yang mereka mahukan. Kita harus memahami dalam segi dakwah sendiri, Nabi dia akan bercakap dalam konteks yang difahami oleh kepada golongan generasi muda. Kita tidak boleh berbicara seperti kita bicara pada sarjana. Ini harus dipahami. Oleh sebab itu soal medium, katakan remaja suka pada alat-alat media baru. Kita harus memasukkan unsur bahasa sastra dalam media baru. Kita tidak boleh lagi bergantung pada soal buku teks, soal bercetak saja. Ini saya selalu mengatakan makna membaca jangan dibataskan pada membaca yang bercetak saja. Kalau orang membaca pada tablet, pada Android, apa salahnya? Itu membaca juga. Yang penting ialah medium itu sebagai saluran mendapat ilmu, mendapat maklumat. Jadi jangan kita mengatakan anak sekarang tidak rajin membaca, belum tentu. Mereka membaca tapi bukan dalam teks mereka, dalam media mereka. Maka itu saya katakan cerita-cerita lama, karya-karya hebat besar kita itu harus mula dipindahkan dalam bentuk digital, elektronik supaya dapat menarik perhatian. Lama-kelamaan mereka akan mencari bahan otentik, bahan sumber asal. Itu yang saya nak ajukan kepada Dato' Awang Sarian. Dengan kembara bahasa ini, manifestasinya adalah bagaimana kita menghidupkan bahasa sebagai sebuah tamadun yang hebat. Kalau kita melihat bahasa-bahasa yang hebat, bahasa Inggeris, bahasa Cina ataupun bahasa Arab, bahasa Latin ataupun bahasa ataupun Sepanyol misalnya, mereka mengadaptasi, mereka ataupun seiring dengan peredaran zaman, generasi dan sebagainya. Adakah dia bahasa dan juga rakan-rakan sudah melihat
melihat perkara ini sebagai satu keutamaan sekarang? Ya, memang dalam perancangan strategi kami itu salah satu yang kami titik beratkan, iaitu kita mesti bergerak dalam lingkungan yang tepat. Perubahan-perubahan komunikasi, alat-alat media dan keperluan, kajian keperluan itu perlu dibuat dalam konteks kita hendak memenuhi keperluan masyarakat termasuk golongan remaja. Oleh sebab itu Dewan Bahasa Pustaka sudah memulakan pemindahan teks dalam bentuk multimedia. Saya teringat sewaktu saya ditugaskan sebagai penyanyi kursi penyanyi Melayu di China. Di Beijing. Saya nak memperkenalkan bahasa Melayu. Saya cubakan dengan Upin dan Ipin. Itu menjadi satu medium yang paling mudah. Permulaan untuk mereka tertarik pada bahasa Melayu. Kalau kita terus bermula dengan tata bahasanya, mereka akan melihat kesusahannya. Sajikan dulu dengan satu yang menarik. Akhirnya baru kita masukkan. Medium popular. Kita sulami dengan soal aturan bahasa itu kemudian. Ya. Okey, Datuk, kita perlu rehat yang kedua kerana kita tahu juga ini merupakan kemuncak dan juga bulan bahasa kebangsaan yang sudah berlangsung sejak 1960. Ini akan dirasmikan esok oleh Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pendidikan. Dan apa kandungan bulan bahasa kebangsaan ini? Kita rehat dahulu. Dengan objektif untuk memartabatkan bahasa Malaysia pada tempatnya dan juga untuk melihat satu bahasa, satu bangsa dan juga satu negara. Dan satu hari nanti inilah yang kita akan lihat. Mungkin tidak berapa lama lagi, tetapi apa pun kita perlu meletakkan azam bahawa negara yang kita bina ini, negara yang kita duduk dan kita hirup udara segar ini, inilah punca kita menggunakan penggunaan bahasa yang betul dalam semua aspek. Mungkin Datuk Dr. Awang Sarian, ini kemuncaknya kembara bahasa dengan tema jelajah negara semarakkan bahasa. Betul. Tetapi sebenarnya Datuk Dr. Awang Sarian dan juga rakan-rakan mempunyai lebih dari itu sebenarnya. Ya, sebenarnya bulan bahasa kebangsaan ini sebagai suatu kita katakan kegiatan sokongan. Ini tidak berarti seperti sindiran setengah orang Dewan Bahasa ini bekerja hanya sebulan saja. Sepanjang tahun gerakan kita cukup luar biasa. Isi penerbitan bahasa dan sastra. Tapi seperti kita katakan, mengapa kalau orang sudah beriman tiap minggu perlu dengar khutbah? Itu kerana perlu sentiasa digilap, semangat itu perlu ditingkatkan. Jadi dalam tempoh, sebenarnya bukan sebulan lagi sekarang, sudah 3 bulan. September tu kegiatan pra bulan kebersamaan, dan November kegiatan pasca sesudah. Tetapi Oktober itu sebagai kemuncak. InsyaAllah dengan pelancaran bulan bahasa kebangsaan pada 14 Oktober esok sebenarnya oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kita yakin pelibatan golongan dan sektor itu akan lebih meluas dan mendalam dan berkesan. Dan satu peningkatan yang kita bawa pada tahun ini ialah pelibatan warga sedunia, khususnya pakar-pakar pengajaran Melayu di seluruh dunia, untuk membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan bahasa yang begitu terbatas atau dalam dialek utama mungkin bahasa yang laih, tidak. Bahasa Melayu bukan yang lekeh. Dan sekian banyak sarjana sedunia, baik di Amerika, di Australia, di Eropah, di Asia Timur, itu menjadi pakar dalam pengajaran bahasa sastra dan budaya Melayu. Dan apabila kita melibatkan mereka, kita harap bahawa masyarakat akan melihat kekuatan bahasa Melayu sebenarnya sudah memuncak lama. Dan dengan begitu kita harap tahap keyakinan orang setempat, orang Malaysia akan lebih meningkat apabila melihat warga asing dengan itu yang saya tertarik. Saya teringat satu syarahan yang disampaikan oleh Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri. Beliau mengungkapkan satu cerita rakan beliau, seorang pengkaji barat berada di Kalimantan Timur di Indonesia. Kerana ketika itu ada satu sentimen mengatakan bahawa ada ketegangan kaum, ketegangan agama antara Islam dan juga kata pun Kristian. Tetapi dari pengamatan pakar sarjana ini, apabila mereka berada di sana, bukan masalah agama, tapi masalah
sempadan di kalangan etnik dan sebab apa beliau faham kerana beliau cukup fasih berbahasa Melayu. Mereka cukup orang kata pun kenal antara etnik di dalam kawasan daerah tersebut. Dan beliau dapat mengungkapkan itu bukan isunya bukan isu agama tetapi biasalah di mana-mana pun apabila diceroboh kawasan mereka akan mempertahankan hak mereka, tetapi apabila dilemparkan kepada media menjadi isu yang berbeza. Jadi itu yang saya nak angkat bahawa kepakaran orang luar, orang asing, sarjana asing melihat dunia Nusantara yang beratus juta populasi ini begitu hebat, tetapi kita sendiri masih memandang rendah. Tapi sudah sampai masanya begitu agaknya. Saya melihat potensi itu ada, oleh sebab tapi yang penting kita harus terus menggilap semangat dan menyedarkan orang-orang kita. Ini sebenarnya bukan cerita baru ya. Awal abad 7 dulu apabila Yi Qing diutus oleh Maharaja Cina membuat kajian tentang kebudayaan, adat istiadat dan kekuatan bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Artinya pada abad ke-7 lagi sudah ada kearifan antarabangsa untuk melihat minat yang mendalam, kecenderungan yang mendalam terhadap kekuatan bahasa dan budaya Melayu. Dan sekarang ini potensinya dengan kami mendapat restu kerajaan, alhamdulillah kerajaan telah meluluskan penubuhan majlis antarabangsa bahasa Melayu. InsyaAllah besok akan dilancarkan lagi. Sebenarnya sudah dilancarkan tahun 2000 tapi agak perlahan bertahun yang lampau, dan insyaAllah besok akan ditingkatkan dengan penggunaan watikah pada wakil-wakil antarabangsa, dan kami akan bergerak di penyelidikan bahasa sastra budaya Melayu, penerbitan, pengembangan. Kita boleh mengadakan Minggu Bahasa dan Sastra di pelbagai tempat di dunia, sebagaimana itu yang dilakukan oleh orang barat dulu. Dan itu juga saya nak kaitkan dengan mengapa kita malu, mengapa perlu kita kata pun berasa bersalah apabila kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam semua sektor. Kalau kita merasakan bahasa Mandarin penting untuk tujuan komersial, tujuan perdagangan dan sebagainya, dan kita menggalakkan anak muda kita, pelajar kita berbahasa Mandarin, tetapi kita di Nusantara ini pun tidak kurang hebatnya kalau kita gabungkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu pun sudah cukup bahawa orang luar melihat kepentingan Nusantara sebagai satu daya saing ekonomi. Contohnya potensi, kita ada lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Baik Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam, itu kalau dicampurkan lebih kurang 300 juta. Kalau ada strategi pemasaran produk atau keluaran kita dengan menggunakan bahasa Melayu, kita sebenarnya sudah dapat meliputi pasaran yang cukup luas untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang ada nilai ekonomi daripada satu sudut. Dan juga kita harus melihat nilai ekonomi ini dapat kita bina sebenarnya. Sebagai contoh, pekerja asing, pelajar asing, kalau mereka diwajibkan mengambil ujian, Dewan Bahasa sudah menyiapkan ujian kelayakan bahasa Melayu. Mengapa tidak diwajibkan? Harus orientasi mereka. Betul. Jadi dengan begitu ada nilai ekonomi bagi pekerja asing di sini dan juga pelajar-pelajar asing. Mereka pulang, mereka boleh menjadi sebahagian duta yang mengembangkan bahasa Melayu. Bila akan dibawa ke peringkat atas? InsyaAllah kami sudah menyiapkan modul kursus itu. Kami berharap kertas dapat dibawa kepada kerajaan, pada Jemaah Menteri, supaya ada peraturan yang mewajibkan pekerja asing. Betul. Sekarang saya dapati di majlis kahwin pun kita bercakap dia tak faham kerana yang menjadi pelayan ni warga asing yang tidak dididik dan tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Mengapa tidak? Inilah tanah tumpah darah kita. Dan mereka yang datang, mereka ingin mencari sesuap nasi dan rezeki, mereka perlu lihat kemampuan mereka untuk berbicara dalam bahasa yang kita gunakan seharian. Terima kasih Datuk Dr. Awan Sarian. Semoga terus sukses untuk Majlis Perasmian Bulan Bahasa esok, dan Esra Awani akan memberikan liputan langsung Majlis Perasmian dan juga melalui Buletin Awani dan juga bual bicara sebegini, dan kita harapkan kerjasama Dewan Bahasa dan Esra Awani terus berkembang dari masa ke semasa. Terima kasih Datuk Dr. Awan Sarian, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika ada sebarang pandangan anda, mungkin boleh ke laman web DBP ataupun ke esrawani.com, kerana kami memberikan liputan terkini tentang Kembara Bahasa 2014 dan juga Bulan Bahasa Kebangsaan. Sekian sahaja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.